ini kita akan menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN, di mana kerjasama di bidang perdagangan menjadi begitu terbuka, tidak ada sekat lagi di situ. Apakah kerenggangan dalam hal kerjasama ini akan menjadi satu kelemahan ketika bangsa-bangsa di ASEAN sedang menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN? Kita telah bersetuju supaya negara-negara ASEAN membuka sempadan mereka supaya kita dapat jadi salah satu pasar untuk seluruh ASEAN. Tetapi ini memerlukan kefahaman akan masalah-masalah yang terdapat di negara-negara ASEAN. Ada negara ASEAN yang belum maju lagi dan mereka perlu mendapat perlindungan. Sebaliknya yang sudah maju, mereka tidak boleh menuntut supaya semuanya terbuka bagi mereka masuk untuk berdagang. Di mana posisi Indonesia dan Malaysia? Saya berpendapat antara Malaysia dengan Indonesia kita sama-sama daripada sudut pembangunan kita tak ada masalah sebenarnya. Cuma dengan dasar saja. Kita sudah bersetuju dengan AFTA, maka Malaysia perlu buka pasarannya kepada barangan daripada Indonesia. Sebaliknya Indonesia juga perlu buka. Tetapi Malaysia melindungi industri batiknya. Itu ada perlindungan. Dan itu pun boleh kita runding, cari jalan tengah supaya kedua-dua pihak boleh menikmati pasaran yang terbuka ini. Saya ingat bagaimana ketika Anda memimpin di tahun 1981 sampai 2003 lalu, Anda termasuk yang keras terhadap yang namanya arus dari negara-negara barat. Apakah Malaysia yang sama sekarang juga masih seperti itu ketika akan menyambut masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, hubungan kita dengan negara-negara maju tidak boleh sama dengan hubungan kita di kalangan negara-negara ASEAN. Kerana kita masih semuanya negara-negara membangun dan pembangunannya tidak sama. Jadi dengan negara-negara yang maju, kita perlu ada perlindungan. Mereka nak globalisasi, bermakna dunia tanpa sempadan. Mereka boleh masuk bila-bila masa. Kita tidak bersetuju dengan mudah mereka masuk dengan kapital mereka, dengan perusahaan mereka dan melabur dalam pasar saham umpamanya, kerana mereka mungkin melabur dengan banyak, menaikkan harga saham, lepas itu mereka dump, jual semua saham dan saham itu jatuh dan pembeli saham dalam negara akan menjadi mangsa. Sebab itu kita perlu ada perlindungan. Demikian juga dengan barangan mereka. Mereka sudah mempunyai teknologi yang lebih baik daripada kita. Kalau kita buka semata-mata, dia akan menjadi masalah. Dalam ASEAN pula, ada negara yang sudah maju, ada yang kurang maju. Yang kurang maju perlu diberi perlindungan buat sementara sehingga mereka maju. Arti bagaimanapun kepentingan nasional tetap harus dilindungi, begitu tuh kira-kira? Ya, masih kita perlu jaga kepentingan nasional kerana ini mempunyai kesan dalam society, dalam social life rakyat. Kalau mereka terancam, umpamanya perniagaan mereka diserang oleh orang yang lebih cekap daripada mereka, mereka akan kehilangan punca pendapatan dan ini akan menjadi timbul masalah sosial. Jadi itu juga perlu kita ambil kira. Tahu dalam masa kepemimpinan Anda begitu banyak sejarah yang terlewati dalam hubungan kedua negara. Salah satu yang paling penting momentumnya adalah ketika krisis ekonomi terjadi di tahun 98 lalu. Dan sebetulnya kondisi yang sama berulang di tahun 2008. Sekarang pun kita menemui kondisi yang relatif sama. Kami mungkin ingin bertanya kepada Anda, pada saat tahun 98 itu, bagaimana hubungan atau bagaimana komunikasi yang Anda lakukan kepada para pemimpin-pemimpin ASEAN, terutama Presiden Soeharto saat itu? Walaupun kesannya sama kalau dibanding antara
tahun 97-98 dengan sekarang, tetapi sebabnya berlain. Pada ketika itu, kejatuhan nilai mata wang rupiah dan juga Malaysia disebabkan oleh pedagang mata wang. Mereka menjual wang untuk menurunkan nilai mata wang. Tetapi kali ini sebabnya lain, iaitu kurang kepercayaan satu kepada mata wang berkenaan, dan sebenarnya kedudukan finance mata wang seluruh dunia sekarang ini merosot. Kita lihat dianya berlaku di banyak negara, tetapi di Malaysia jauh terlalu sangat, kerana bukan saja kerana international masalah international, tetapi masalah negeri juga terlibat. Dengan itu nilai mata wang jatuh dengan mendadak. Apa solusi yang ditawarkan oleh seorang Tun Mahathir Mohamad untuk negaranya yang saat ini juga sedang terbelit dengan krisis ekonomi, bahkan mungkin lebih luas lagi untuk kawasan ASEAN? Bagi Malaysia yang mudah sekali ialah kalau Najib berhenti. Saya yakin kalau dianya tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dengan sendirinya ekonomi akan pulih. Hanya itu saja yang diperlukan? Itu saja, tapi kita perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulih semula keadaan yang telah jadi rosak kerana pemerintahan yang tidak menggunakan cara yang terbaik untuk membangunkan negara.